Buka majlis dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan Pengurusi Imam Bilal AJK Ahli Jawatan Kuasa Surau, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Surau Nur sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk kita sama-sama mendirikan solat fardul maghrib secara berjemaah. Kemudian alhamdulillah, syukur kepada Allah taala, kita dapat bertemu lagi di dalam majlis ilmu pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah mana kita tidak bersemuka ataupun kita panggil offline. Alhamdulillah, pada malam ini saya diberikan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk berada dengan tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertemuan yang mendapat ilmu yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi memulakan majlis ilmu, Nabi akan berdoa dengan doa sebagaimana yang berbunyi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami peroleh ini ilmu yang bermanfaat. Dalam mafhum itu, makna dia Nabi minta dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Makna dia, lawan dia, iaitulah Nabi istighasah wal isti'anah, meminta kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita ada dua benda ya. Yang pertama ya, yang kedua tidak. Yang pertama baik, yang kedua tak baik, itu je. Yang pertama syurga, yang kedua neraka, tu dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada tak maulah masuk syurga, tak maulah masuk neraka, nak duduk atas pagang, tak ada tuan-tuan. Hari akhirat esok dia tak ada atas pagang. Dia ada sama ada, kalau syurga, kalau neraka, dia tak ada tengah-tengah. Maka dengan sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, jadikanlah ilmu yang kita dapat ni ilmu yang bermanfaat.
Bila kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Quranul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala sebut wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, perkataan manfaat. Allah kata tazkirah ini manfaat bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman, dia dapat benda yang disebut sebagai zikir, peringatan, tazkirah, dia akan ambil manfaat. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak beriman, maka dianggap tazkirah, peringatan ini sebagai apa? Benda yang sia-sia. Cukup tuan-tuan dan puan-puan, makna kita faham apa? Ilmu ni kena manfaat. Sekadar kita dengar sahaja ke? Tidak, tetapi kita kena faham. Kita kena amalkan. Kita kena sampaikan. Dan kita kena ikhlaskan ilmu yang kita dapat, supaya benda itu menjadi bahan bekalan kepada kita untuk kita mempamerkan amal buku kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan dan puan-puan, amalkan hadis yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak tahu bahasa Arab, bahasa Melayu pun kira cukup. Ya Allah, bagilah ilmu yang bermanfaat. Tu kira tuan-tuan dan puan-puan, tu kira simple. Kan? Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Minta dijauhkan daripada hati yang tak tenang dan tak khusyuk. Hati ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dua sifat. Sebagaimana yang kita kata, yang pertama ya, yang kedua tidak. Yang pertama sifat dia tetap. Hati ni tetap. Kod mana pun, COVID ke, COVID-19 ke, COVID-20 ke, kalau hati dia tu tetap tuan-tuan dan puan-puan, maka tetaplah hati dia. Walaupun banjir, walaupun ribut, walaupun panas, dia akan tetap hati dia. Dia akan pergi juga tempat kerja dia, sebab hati dia tetap, sebab hati dia nak, sebab hati dia itu berkehendak kepada kebaikan. Kemudian hati yang kedua itu hati yang tidak tetap. Sebagaimana sifatnya hati itu muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub. Allah Subhanahu wa taala ni salah satu daripada Allah Ta'ala punya perbuatan adalah Allah ni memperbolak-balikkan hati-hati kita. Qalbun, bolak-balik. Muqallib, Allah yang memperbolak-balik. Allah yang memberi, Allah yang menarik balik pemberian tu. Dia bagi kat kita nikmat sihat. Umur 50, umur 30, dia pun tarik balik nikmat tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekadar apa yang baginda Nabi SAW sebut, maka kita ambillah intabih dua nikmat yang dilupakan oleh manusia. Yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat masa lapang yang panjang. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat ni orang tak sedar. Tok-tok dah hari Khamis Jumaat, Jumaat ke Jumaat, Khamis ke Khamis, sekejap sangat. Tahun ke tahun, sekejap sangat, tak sedar. Lepas tu dia antara dia. Jadi kita nak duduk macam mana? Kita nak duduk dalam keadaan kita ni kalau boleh dapat keuntungan. Orang kalau main trading, main saham tuan-puan, IPO, main kripto, main apa lagi, datang forex apa tu, dia nakkan keuntungan, dia nakkan profit tu tuan-tuan. Itu atas dunia. Kalau hari akhirat tuan-tuan dan puan-puan, profit yang kita nak itu dia bukan hanya profit yang sekadar hanya pada angka, tetapi dia berterusan dalam bentuk, iaitulah khalidun, kekal. Duduk dapat, tapi pada mulanya Allah Subhanahu wa taala suruh kita berusaha atas dunia. Ambil sebanyak mungkin bekalan, ilmunya, amalnya, apa lagi sifat-sifat yang baiknya.
taubatnya, istighfarnya, redanya, syukur dia, sabar dia. Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang kita nak mengaji daripada kitab tasawuf. Jadi kita dah mengaji tentang akidah. Kitab-kitab akidah, kuatkan pegangan kita, kuatkan kita punya iman kita tentang Allah Ta'ala, ya, tentang Allah. Sebab apa kita kena fikir pasal Allah? Sebab apa kita kena ingat Allah, zikir kepada Allah? Maka sebab Allah lah yang memberikan kepada kita segala-galanya. Allah yang bagi kat kita segala-galanya. Buka mata, tutup mata, tidur pun Allah bagi, kan? Sedang orang tak bagi, Allah bagi. Sedang orang tak ingat kita, Allah ingat kepada kita. Dalam sifat-sifat dia, Asmaul Husna 99. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Semua tu untuk siapa? Untuk hamba dia. Semua tu untuk siapa dia? Untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, itu yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemberi dan Maha Mengasihani. Bukan bagi saja, sayang pula. Tengah kita ada orang, dia bagi kat anak dia duit tapi tak sayang. Ambillah kat anak, marah. Tapi bila sayang, tuan-tuan, dia bagi tapi dia jaga. Tu. Jadi antaranya, bila Allah jaga kita, kita ini diberikan ujian dan susah payah. Susah payah menuntut ilmu, Allah sayang lah tu. Susah payah cari rezeki, payah. Nak cari rezeki halal ni, tuan-tuan, payah. Allah sayang lah tu. Makna dia bila Allah Ta'ala uji kita, Allah nak mengukur sejauh mana kesabaran kita. Yarfa'illahu alladhina amanu, maka Allah angkat darjat orang-orang yang beriman. Yang pertama, baginda Nabi sebut doa ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan tenang. Yang ketiga, nafsu yang cukup. Ini permulaan mukadimah kita. Nafsu tenang, nafsu tu nak kawal. Ngaji, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dia punya tujuan dia adalah untuk mengawal hawa nafsu. Bila kita keluar daripada fi kharijil ibadah, dalam ibadat dia panggil khusyuk. Dengar kuliah khusyuk, dengar Al-Quran khusyuk, sembahyang khusyuk. Bila kita keluar, satu lagi tugas dia panggil apa? Khudu'. Khudu', tuan-tuan. Khudu' ni yang payah nak cari. Khudu' ni yang payah nak cari. Payah nak cari. Dalam masjid memang orang baik belaka, tapi nak tengok kita di luar masjid, nak tengok kita di luar solat kita tu, siapa kita, di situlah kita. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, nafsu. Sebab tu ulama sebut kepada kita, asal bagi segala kemaksiatan, asal bagi segala maksiat, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin. 3 benda ni yang kena kita hati-hati. Jangan buat. Kalau boleh jangan buat. Tapi siapa yang tak buat, yang nama dia manusia, lupa. Siapa yang tak buat, yang nama dia manusia, lalai. Cuma kita ni, kita orang yang mengaji ni, dia lalai, dia ingat balik, dia cover cepat. Luka tu dia fast recover. Itu yang beza lah. Orang luar dia buat juga salah, tapi dia lambat cover. Kita tak mau lambat sangat, takut tiba-tiba Allah tarik nyawa kita, habis. Jadi cepat cover tu makna cepat ingat, Allah, aku buat benda ni, astagfirullah. Cepat-cepat bertaubat. Lepas tu Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. InsyaAllah. Ayat tu kan. Baik, yang keempat adalah doa. Itu 4 benda. Ilmu manfaat, jauh daripada ilmu tak manfaat. Hati yang tenang, jauh daripada hati yang tak tenang. Hati yang gelabah, hati yang gelojoh. Bawa kereta macam dengan biawak ni. Saya daripada Bangi tadi, tengok orang tua ni apa dia, macam orang gila bawa kereta. Sibik tak langgar dah, tak sampai dah kuliah malam ni. Kan? Manusia, tuan-tuan, dia boleh rentas diri tu, dia macam apa? Tak tahu. Gelabah bewak, tuan-tuan pernah tengok bewak tak? Relax sudah. Macam rumah tu nak lari, ya Allah Akbar. Peliklah manusia ni. Tu.
Itu tuan-tuan pelik. Nah, nafsu tu, syahwat tu, tak apa benda, relax sudah. Kan? Slow-slow, tenang-tenang. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sebab tu kita nak dapat tenang tu yang payah. Kadang semayang pun jadi kalut. Bukan kata kat tuan-tuan, tak. Ni kata kat diri sendiri ni ya. Ustaz kata kat kami tu, tak. Kata kat aku ni, diri saya ni hak lemah. Tu dia. Kan? Kereta sport takkan nak buat 30. Tekan sampai 100 lebih. Tu dia. Nak dapat tenang. Jadi yang pertama tadi, sekali lagi kita sebut ilmu, manfaat, hati tenang, nafsu cukup. Lawan kepada nafsu yang tak cukup ni dia panggil nafsu yang apa? La tashbah, tak pernah puas. Dan yang keempat adalah apa? Doa yang diterima. Dapat 4 benda ni, itulah tujuan kita menuntut ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ilmu tasawuf, antaranya ilmu tasawuf ni apa? Takhalli wa tahalli wa tajalli. 3 benda. Ilmu kita mengaji ilmu ni fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain ni tiap-tiap orang kita kena perkemah lah sebelum kita nak jumpa Allah Ta'ala ni, nak masuk kubur ni. Kalau boleh perkemah ilmu fardu ain. Yang mana tak perkemah lagi tu ngajilah. Bukan nak panjang sangat pun 2-3 jam kita mengaji dalam 40 minit gitu, tambah PKP ni sangat berhenti dah. Perkemah ilmu akidah, ngaji sifat 20, kenal Allah. Kemudian kenal Nabi, kenal malaikat, itu semua dalam akidah. Kemudian syariat. Syariat ni panjang sikit perbahasan dia, fiqh yang berubah-ubah. Hukum hakam ngikut kepada taghyirul azman, itulah kepada zaman. Tapi syariat tu tetap sama. Contohnya macam kita semayang, wajib semayang. Cumanya cara semayang tu, kalau kata kita buat tamam 4 rakaat, kalau kita musafir kita boleh buat 2 rakaat. Tu. Jadi Allah bagi kepada kita tu dia panggil rukhsah. Tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang apa? Baring. Tak boleh semayang baring, isyarat mata. Yang penting sembah apa? Sembah apa? Sembah Allah. Tu yang penting, syariat tu penting. Tapi cara dia tu bergantung kepada fiqh. Mudah Islam tuan-tuan. Bukan kata susah Allah nak bagi kita ni, susah tak. Allah bagi kita ni cara mudah, tapi kena ada ilmu nak mudah pun. Yang dalam syariat juga ada muamalat. Tuan-puan ada rumah nak buat pinjaman apa, boleh tak nak ambil riba? Boleh tak nak pinjam? Dia guna kaedah apa? Pinjaman ke pembiayaan? Itu semua kena tahu. Dan riba apa semua. Tapi malam ni kan kita nak bincang bab syariat, dan bincang bab yang ketiga daripada ilmu tasawuf. Jadi dalam syariat juga sentuh sikit lagi, iaitulah ibadah. Penting ibadat ni. Ngaji rukun, semayang, kitab Muniatul Musalli, ngaji tentang hak wajib ya tuan-tuan. Setiap hari ni semayang. Semayang kena bagi peka, alert sikit apa yang terkandung semayang. Qauliyah, fi'liyah, qalbiyah. Itu kena bagi kemas sikit. Kalau qaul ni Allahu Akbar, Fatihah tu bagi kemas sikit. Ngaji Fatihah saja tak apa, walaupun tak baca surah lain. Sebab benda tu rukun tuan-puan. Nak jumpa Allah nanti Allah tanya yang kubur, soalan yang pertama. Kemas semua tu, maka tutup dia. Dia panggil suf dia. Tasawuf tu perkataan daripada sufi. Apa dia sufi? Sufah. Sufah tu tempat dalam masjid Nabi. Tempat sufah tu makna dia tempat sahabat-sahabat duduk berkhalwah, berzikir. Kalau tasawuf sufi pula dia panggil kulit. Sufi tu makna suf, kulit perempuan. Kulit tu apa makna dia? Pakaian. Jadi pakaian ini datang daripada mana? Nampak cantik datang daripada dalam tu. Cantik daripada dalaman tu, iklan tu. Cantik daripada dalam, bukan luar. Macam mana nak cantik pada dalam? Itulah 3 benda. Takhalli, yang pertama kena buang benda-benda yang kotor. Buang dulu, bukan dia masuk benda-benda hak elok, tapi duduk ada benda kotor dalam tu. Sebab tu tak boleh masuk tuan-tuan. Dalam hati kita sebelum kita nak sembahyang, sebab tu Allah kata apa? Kena apa? Tawaddu.
Faghsilul wudu, maka basuh badan. Basuh maksudnya dalam simbolik dia buang dulu. Barulah kita sembahyang kita segar, khusyuk. Sebab apa? Kita kena buang kotor dulu, tuan-tuan. Kita nak masuk atas katil, nak naik atas katil, nak tidur, kita mandi siap-siap bagi kita mudah tak berpeluh dan sebagainya. Tu nak rehat, tuan-tuan. Kita nak jumpa Allah Ta'ala, kena buang dulu. Jadi buang itulah perbincangan yang ada dalam kitab tasawuf. Dalam kitab hikam dia bagi kata-kata hikmah. Jadi kata-kata hikmah dalam bab ini, malam ni kita nak sentuh tajuk dia, erti kesedihan. Erti kesedihan. Apa makna erti kesedihan? Sedih, apa makna sedih? Al-huznu ala fiqdani ta'ah. Al-huznu ala fiqdani ta'ah ma'a adabun nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Baca sikit, tuan-puan. Dia kata mukaddimah dia, kesedihan dan duka cita. Kesedihan atas duka cita itu atas tiada taat. Fiqdan tu makna tidak ada taat. Fiqdan ta'ah, tidak ada taat. Makna dia terjatuh ke, tak ada ke, luput ke, lebih kurang macam tu. Ma'a adamun nuhudi ilaiha, dalam bersama-sama tu dia tidak ada usaha untuk melakukan amalan taat. Ilaiha, iaitulah taat tu, ta'ah muannas, min alamatil ightirar, daripada tanda-tanda orang itu terpedaya dan tertipu. Nampak tak? Jelas tak? Tak jelas lagi. Okey lah kalau tak jelas. Tiba-tiba saya baca, nampak dah, faham dah. Tu lain macam. Tu patut duduk kat sini dah. Saya duduk bawah. Sebab kalam hikam ni, tuan-tuan dan puan-puan, memang kalam kata-kata hikmah yang dia bukannya satu layer, tapi dia 2 layer, 3 layer. Tu dia panggil syarah. Tu dia panggil syarah. Sebab apa kena benda tu syarah? Syarah ni, tuan-tuan, kita nak faham. Kalau tuan-tuan mengaji lepas ni kitab syarah, maknanya dia macam ni. Juz tu dia panggil pati. Pati tu dia panggil matan. Kalau ayak tu, hak tu dia panggil kita ayak. Pati kita bubuh ayak masak, dia jadi banyak tu, hak tu dia panggil syarah. Tu dia. Tu makna dia syarah. Matan tu dia, pati tu lah. Ada tak orang minum pati? Tak boleh lah, manis sangat. Dia kena bagi cair baru boleh minum, baru boleh faham. Macam tu. Jadi apa makna al-huznu, sedih? Ulama kata perkataan sedih ni, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ataupun tajuk sedih ni, benda yang mendorong kita ni, hamba itu taat kepada Allah. Cerita dia, kalau kita sedih, orang yang sedih ni orang yang baik. Tu dia. Dia punya statement dia, orang sedih ni orang yang taat. Betul tak? Betul tak, tuan-puan? Orang sedih orang yang taat. Tengok juga sedih macam mana. Ini dia pakai anggur lah, sedih betul. Mau kalau dia sedih tengok drama Korea, nangis. Tuan-tuan tengok tak cerita Kahuna Piarhi, Haji? Tengok tak? Biasa tengok tak? Maksud Kahuna Piarhi. Apa dia? Tak, kalau tengok abang saya pun layan juga dulu lah. Zaman-zaman lama-lama aku suruh tahir. Tengok menangis tuan-puan. Nangis. Sebab apa? Hero mati, Hritik Roshan. Dia kena belah tu, tuan-tuan, jatuh dalam apa? Jatuh dalam sungai, mati. Lepas tu ganti balik muka sama macam dia, hero. Gelak tu faham lah. Ibu dia duduk rumah, duduk perambang tentang tu. Sedih, tuan-puan. Masa dulu saya ingat ni, masa tu saya darjah 6. Darjah 6 tahun 2000. Tengok cerita tu balik. Duduk Mak Tafi balik tengok cerita Hindustan dia. Tapi dulu mana ada internet macam lah ni, tuan-puan. Nangis. Tapi menangis tu taat tak, tuan-tuan? Menangis tu taat tak? Tak taat lah, merapu tu. Yang kata menangis, yang kata sedih, duka cita, taat ni apa dia? Nanti baru dia buat abang. Ya, itulah rasa sedih, rasa duka cita, rasa ralat tu. Apa? Kenapa? Kerana atas ketiadaan amalan dan luputnya waktu ketaatan. Faham tak? Tak faham lagi.
Tak apa, bagus. Makna dia galat, dia sedih sebab ketiadaan taat itu luput. Amalan taat itu masa tu luput. Contoh macam ni. Misalnya dia bangkit pukul 6 pagi. Bangkit pukul 6 pagi, duduk atas katil, duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ni? Duduk macam tu. Bini tanya, abang apa cerita ni? Awak pelik sangat ni. Dia kata, tak lah, aku ni awak bangkit pukul 6. Awak abang pukul 6, masalah apa? Awal lah ni. Aku terlepas ni nak bangkit qiyamul lail. Dia buat macam tu. Dia macam tu, tuan-tuan. Orang hak macam tu, ulama kata orang ni orang yang taat kepada Allah. Tapi ada orang bangkit pukul 6. Awal lagi ni, tidur ni. Ada. Kan pukul 6 awal, tuan-puan, 7.30 pada tak bangkit 7.30 tu dengan subuh habis dah. Sudah subuh awal. Tak ada rasa bersalah, tuan-puan. Bangkit-bangkit buat apa? Pegang handphone. Tu dia semalam Chelsea kalah dengan MU. La ilaha illallah. Tengok bola lu. Haram, tak rasa bersalah. Tu dia. Dah lah buat dosa tak? Tinggal semayang. Dosa kecil ke besar je? Besar mana? Besar mana, tuan-tuan? Dosa tinggal subuh, kata ulama daripada hadis, macam berzina dengan ibu sendiri. Allahu Akbar. Tapi anak-anak muda tak ada rasa apa. Sebab tu kita jangan pelik, tuan-tuan. Dengan adanya TikTok, Bigo, The Galax tu, dia hilang sikit-sikit. Allah tarik nikmat Islam. Sebab tu sahabat kata, kita ni mulia. Sahabat kata ni, kita ni mulia sebab Islam lah. Kalau tak ada Islam, mau macam dengan binatang, tuan-tuan. Macam binatang, binatang pun tak macam tu. Ada binatang bunuh anak? Ada tak, tuan-tuan, binatang bunuh anak? Ada. Dia makan anak, lapak sangat. Tapi zaman jahiliah, orang tanam anak hidup-hidup. Sebab apa? Tak ada Islam. Bila Islam datang, dia mengubah cara fikir, dia mengubah cara perbuatan. Daripada pakai nampak biji-biji melekit sana, melekat sana, dia berubah cara longgang. Tu dia cara dia. Ni cara Islam. Sebab apa Islam habaq macam tu? Sebab apa Islam suruh tinggalkan arak saja-saja ke, jangan minum sebab apa? Kandungan dia manis sangat ke, masam ke, sakit perut. Tak, bukan nak tu. Sebab ummul khaba'is. Sebab apa? Sebab benda tu menyebabkan mudarat pada orang lain. Tu baru ni Shah Alam. Shah Alam, tuan-puan. Budak tu minum toda apa dah? Dia bawa dia cross lawan arus, langgar 2 orang budak student mati, tuan-tuan. Kita tak rasa apa sebab bukan anak kita. Betul tak? Betul tak, tuan-puan? Tak rasa. Dan nak jawab betul pun malah. Tu anak siapa dah tu? Anak orang Melayu, anak orang Islam. Tak rasa. Kalau tak rasa, tak beriman lah, tuan-tuan. Sebab Nabi kata, kamu tidak beriman selagi mana kamu tak mengasihi saudara kamu macam kamu kasihkan diri kamu. Sebab tu Islam tak minum arak. Ni bukan politik, tuan. Ustaz ni politik tak. Ni bukan masalah politik. Ni sebab hukum hakam. Sebab tu, tuan-tuan, kita nak masuk kepada tasawuf ni, dia layer dia bukan first, tapi yang ketiga. Settle dulu hukum hakam, baru kita boleh masuk bab ni. Tapi dah AJK imam tulis tasawuf, kena ngajak tasawuf. Tuan-tuan dan puan-puan, sedih sungguh. Sebab apa? Terlepas qiyamul lail. Sedih sebab terlepas solat. Tu lagi sedih lah. Solat fardu terus jatuh maksiat. Orang yang buat maksiat ini orang yang meninggalkan perintah yang wajib. Sebab apa dia meninggalkan perintah yang wajib maksiat? Sebab dia ikut nafsu. Nafsu kata tak apalah, tidurlah. Allah, hari ni cuti, bangkit buat subuh, tidur sedap, tarik kena ekong pula. Allah, hilang pula dreamland. Memang land sungguh lah. Landing. Tuan-tuan dan puan-puan,
Kan masuk dah isyak dengan awal kan. Masuk dah. Yang kedua, ni baru tengah nak naik ni. Tengah duduk nak masuk dia punya point dia. Kemudian kata dia, asal bagi segala taat iaitulah lawan nafsu. Taat ni tuan-tuan dan puan-puan, dia datang dengan dua keadaan. Yang pertama, sedar diri. Yaqadah dia panggil. Yaqadah tu makna dia sedar. Kita ni kena khabar, orang Kelantan kata. Khabar tu makna dia apa? Sedar. Oh, aku ni hamba. Oh, aku ni umur 50 dah, sikit lagi nak mati. Bukan takat 50 tuan-puan, 60, 70, 30 pun mati. Sahabat saya kena Covid, meninggal dunia. Ngajak tahfiz Darul Quran. Kali dulu diploma, dia pergi Mesir, saya pergi Jordan. Mati tuan-tuan, meninggal dia. Baik, Allah ambil juga. Awak ambil orang baik. Dia ni banyak lagi diperlukan khidmat dia. Dah, Allah kata fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sampai masa ambil. Sampai masa kita kena tinggal tuan-tuan tempat ni. Seremban ni pergi mana? Alam, barzakh. Waktu tu tak ada apa yang boleh bantu kita melainkan Quran. Kuliah yang kita mengaji, benda-benda baik hak tu yang boleh tolong kita. Apa lagi baca antara Quran tu, khususnya surah Al-Mulk. Lekeh dari mana tuan-tuan surah Al-Mulk, jangan tinggal. Jangan apa? Tinggal. Berhenti terus ni. Test. Habis bateri. Test. Macam habis. Kau ada set macam ni, masuk syak. Aduh. Syak dah. Astagfirullahaladzim. Kuala Lumpur. Masuk dah ni. Syak. Apa ni? Tes. Wallah. Masuk isyak dah tuan-tuan. Azan kau je lah bantu. Terus lah. Dia potong steam. Oh, tengah duduk rancak kan. Kita tengok-tengok drama. Blackout. Drama tu pula dia tengah apa? Pisau dia tengah ni. Jadi apa ni? Kau ni lari ke apa? Tajuk puan dia kat mana ni? Hilang lah. Kat mana? Okey, makna dia kata taat ni tuan-tuan dan puan-puan, orang yang sedih ni orang yang taat. Tapi sedih dalam keadaan dia galak sebab terlepasnya amal ibadat. Kita tuan-tuan, kita kena rasa galak benda-benda yang wajib. Hak tu memang kena rasalah. Tapi ada iman yang tinggi, bila dia terlepas amalan sunat tuan-tuan, nafilah dia panggil, dia rasa galak dah. Antaranya sahabat-sahabat mereka tak tinggal qiyamul lail, rasa galak kalau tinggal tak bangkit. Sebab dia pun nak follow sebagaimana yang Nabi sebut, nak masuk syurga dengan Nabi. Sebab dia pun sayang Nabi tuan-tuan. Mahabbah ilal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak duduk bukan takat nak masuk syurga tuan-tuan. Sahabat ni bila tanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Abu Bakar, bukan setakat nak masuk syurga, tapi nak duduk syurga dengan Rasulullah. Tu je. Sebab tu ada yang ikut sebiji apa yang Nabi buat. Sebab apa? Nak duduk dengan Nabi dalam syurga. Kita ni takat boleh masuk syurga, tak jadi ya. Boleh masuk syurga pun jadilah tuan-tuan. Tapi syurga tu banyak. Hak duduk atas sekali dengan Nabi. Tuan-tuan nak tak duduk dengan Nabi? Nak tak tuan-puan? Macam tak mau pun. Tak beria mana tu kita. Dia tak ada sungguh. Dia di sini. Bukan tuan-puan lah, orang Kemboja mana tu. Tuan-tuan, sahabat ni depa nak sangat-sangat masuk syurga dengan Nabi. Tu syarat dia. Tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, makna kita faham rasa sedih ni dan rasa duka cita ni adalah sesuatu yang baik.
Sebab tu kita pun digalakkan supaya banyak menangis. Dalam hadis banyak tuan-tuan, Al-Quran pun banyak tentang menangis. Buka, mana buka tu apa? Tabki, menangis banyak. Qalil tadhakun, sedikit bergelak ketawa. Tapi orang lah tuan-tuan dan puan-puan nak kalau boleh ketawa 24 jam. Kalau panggil ustaz mai ceramah pun kalau boleh, tak mau ustaz ni Mazul. Tegas sangat. Kami nak hak lawak. La ilaha illallah. Hang nak tengok raja lawak ke nak dengar ceramah? Contohnya. Pegang remote ni. TV1 tengah berita tak ya. Mana raja lawak mega. Raja nak melawak 24 jam. Handphone pun macam tu lah. Dia tengok komen tu nak tengok lawak-lawak. Boleh tak tuan-tuan hiburan dalam Islam? Boleh, tetapi kena ada batas dia. Itu batas tu lah kita kata ilmu hudud. Perkara-perkara yang kita tahu supaya benda tu jangan terlebih-lebih sangat. Dalam Islam boleh. Sederhana tuan-tuan. Khairul umur awsatuha. Maka tuan-tuan, kalau kita nak lebih-lebih sedih, maka jalan dia adalah jalan taat. Benda-benda apa yang mengarah kepada taat, silakan. Tapi benda apa yang mengarah kepada maksiat, tinggalkan. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian berhubung dengan perkataan ini, maka dengan perkara ini, hakikat ini, Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam hikam ni. Hikam tu makna dia kata-kata hikmah dia. Hikam ni jamak, hikmah mufrad. Apa dia mufrad jamak ni? Ada hak faham? Ada ngaji bahasa Arab kan? Mufrad tu apa dia? Singular. Kalau jamak makna dia apa? Plural. Kena sebut datang tu baru faham. Orang 9 ni speaking. Hikam jamak. Kalau hikmah itu mufrad. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kita mengaji bahasa Arab ni, sebab bahasa Arab ni bahasa syurga. Jadi apa makna dia? Hikam, hikmah. Antara hikmah dalam kitab yang kedua ini, dia ada 2 jilid. Dalam bab yang ke-74, tuan-tuan pun boleh dah kalau nak tengok dalam dalam kitab online, dalam kitab apps dia ada. Kalau Android tu ada, kalau Apple mau kena bayar. Buka bab 74 lah boleh buka. Ada handphone tu buka. Tapi jangan buka Facebook lah time saya mengajar. Tak berkat tau. Dia buat buka-buka, dia tengok Facebook. Tu dia pasang lagu raya dalam WhatsApp. Balik kampung. Tuan-tuan dalam WhatsApp lagu raya semalam. Bro balik kan. Jam. Nak balik kampung, alhamdulillah jumpa mak ayah kan. Ada mak ayah baliklah kan. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, bab 74 dia kata al-huznu ala fiqdani ta'ah. Sedih tu bagus, tetapi ma'a adamin nuhudi ilaiha. Kalau benda itu dia kata tidak bersama-sama dengan dia, tidak ada usaha. Tak ada usaha, makna dia tak ada usaha, tak ada effort. Dia terlepas dah. Aku semalam terlepas kuliah maghrib. Hari Ahad malam Isnin. Hari ni Isnin malam Selasa dia buat terlepas juga. Makna dia sekali, 2 kali, 3 kali tak apa lagi, sampai berkali-kali. Maka kata ulama, orang itu sebenarnya ilaiha min alamatil ightirar. Ightirar tu makna dia bohong saja. Ini bukan saya kata, tapi kitab kata. Betul tak tuan-tuan? Kan? Aku ni Din awak. Aku dulu lara teruk dengan semayang pun kadang-kadang on, kadang-kadang off. Cik dia buat on off ingat Swiss lah. Tu aku rasa menyesal lah. Betul Cina? Lepas tu tak berubah lagi. Tangan duduk pegang shisha, menyesal lah. Kan tu, duduk lepas asap shisha. Hang kalau menyesal, hang buang datang tu, hang pi masjid, hang semayang, hang mengaji, hang taubat. Sebab apa? Sebab Allah bagi kesedaran sedih tu bagus dah. Tu dia. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saat ketika mana kita terdetik, bila nak berubah,
saat dan ketika itu Allah sedang mengetuk pintu hati kita. Cepat-cepatlah. Sebab tu ada orang yang dia daripada free hair, dia pakai tudung, tuan-tuan. Bila tanya sebab apa? Dia mimpi, dia kata. Al-ihtilam. Dia mimpi, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mimpi itu satu teguran daripada Allah. Allah ni dia nak tegur. Ulama kata dia datangkan dengan beberapa keadaan. Yang pertama, dia hantar orang. Dia hantar siapa dia orang tu? Ustaz ke? Dia hantar siapa dia? Anak kita ke main tegur, Abah berhentilah boy. Duduk main judi ni. Tegur, anak tegur. Ni kurang ajar betul tu. Balas balik ke anak tu. Padahal anak tu Allah hantar suruh tegur kawan ni, ayah dia ni. Syukurlah, alhamdulillah. Tegur sebelum Allah sendiri tegur. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Bani Israel, seketika mana mereka ni didakwah oleh Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah, tuan-tuan dan puan-puan. Bani Israel kata apa? Kami tak mau hang tegur. Kami tak mau hang cakap. Kami nak Tuhan hang cakap dengan kami. Tu dia. Apa yang berlaku? Allah bagi sikit, tuan-tuan, bunyi ra'dun, bunyi guruh, mati semua. Mati. Tahu tak kisah Nabi Musa ni boleh menghidupkan orang yang mati? Inilah dia punya cerita dia. Kemudian Nabi Musa, tuan-tuan, tengok mereka mati. Nabi Musa berdoa, ya Allah, kasihanlah mereka, sebab mereka ni tak tahu. Kaum aku ni, mereka tak tahu, ya Allah, bagilah peluang. Allah kata, silakan kamu hidupkan mereka dengan izin Allah lah. Kemudian macam mana lah, pak ketuk tu bangkit elok. Kok nak berubah, tuan-tuan? Berubah saat. Lepas tu jadi balik. Keluar daripada penjara, masuk balik. Sebab apa? Yang antaranya sebab lingkungan dia tu. Duduk dengan sahabat-sahabat yang tak mendorong dia kepada Allah. Sebab tu dalam kitab kata, dia kata, walal antashaba jahilan. Kamu berhati-hati bersahabat dengan orang jahil. Sebab apa? Takut-takut kamu ikut nafsu dia. Itu dia. Tapi tuan-tuan, kalau kawan kita tak elok, kita dengan tinggal dia, kita mau tarik tangan dia. Sebab apa? Sebab kita ada ilmu. Itu dia. Itu pentingnya mengaji. Bukan mengaji untuk tuan-tuan. Kalau mengaji untuk diri kita saja, tak apa. Ni kita kena tarik kawan-kawan kita. Tegaklah nasihat dengan cara yang terbaik. Itulah, kan? Bukan tegur nasihat ni ustaz-ustaz je kena. Kalau ustaz-ustaz je kena, jenuh. Siapa nak ketuk rumah-rumah ni? Rumah-rumah ni ada keluarga. Tuan-tuan ada keluarga, maka kita lah jaga ahli keluarga masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Aduh. Tuan-tuan, ustaz-ustaz ada keluarga dia sendiri. Kan nak pergi kacau keluarga orang. Nak tengok bini orang, kena ketuk pula dengan lelaki dia. Jadi makna dia, tuan-tuan dan puan-puan, masing-masing jaga keluarga, masing-masing kita jaga ahli keluarga kita, maka insya-Allah selamatlah tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Dia kata kalau orang tu dia tidak berusaha dan tidak melakukan amalan taat itu, ia merupakan tanda orang tu terpedaya dan tertipu. Maka dalam syarah lafaz dia disebut al-huznu, makna dia sedih dan duka cita. Yang dimaksudkan di sini ialah rasa duka cita yang dusta dan palsu. Fiqdan ta'ah pula kita tengok dia punya makna dari segi syarah dia sikit-sikit. Kemudian kita pergi mafhum, kita pergi penutup. Kemudian syarah yang kedua, fiqdan ta'ah. Fiqdan tu apa? Bahasa Arab maknanya kehilangan dan ketiadaan, luput, jatuh dan sebagainya. Dalam kitab ngaji pasal harta, dia panggil harta malul mafqud, harta yang terjatuh. Tuan-tuan, bab kalau kita jumpa duit RM100, kita nak buat macam mana? Masuk paket ke? Kita bagi dekat pihak, maknanya kalau duduk dekat area-area masjid surau, bagi dekat ketua penghulu. Kau masuk dalam paket? Tak boleh masuk dalam paket, kan? Bagi dekat penghulu dulu. Penghulu pula pergi beli barang, masuk paket dia pula, kacau. Itu kalau tak tahu hukum. Berapa hari, tuan-tuan? 3 100 100 hari.
Lelong ni siapa dia punya duit ni? Berapa? Tanya balik, berapa hilang duit kamu? Dia kata saya hilang 300. Salah, ni RM30. Itu semua dalam kitab tuan-tuan. Itu semua kena ada mengaji. Kita panggil mengaji, tahu. Kalau tak tahu masuk poket Pai. Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, dia orang yang terkenal wali Allah, orang yang terkenal dengan abid gelaran dia. Ibrahim bin Adham, dia semayang selalu dia akan pergi mana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni tuan-tuan, sebab apa orang nak pergi sangat? Sebab pahala dia beribu kali ganda. Satu solat sahaja beribu kali ganda. Nabi kata 3 tempat masjid ni kalau kamu pergi, kamu kena pergi lagi. Sebab semayang tuan-tuan dan puan-puan di situ beratus ribu kali ganda. Kita semayang berapa pergi ganda? 27. Semayang pula adalah kelebihan lain-lain. Tapi hak ni semayang 100,000 kali ganda. Masjid yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nanti ada kawan kita balik, haji lama tak nampak haji. Lah ustaz, dia buat lah, takkan kot. Takkan apa? Takkan saya nak main tiap hari kot. Pelik lah. Orang balik haji dengan botak kan. Tak lah awak, saya ni bagi kat orang lain kan ustaz. Bagi kat orang lain. Tak lah, saya mayang. Kan saya tak tahu, botak kepala dia duduk merah ni. Orang balik Mekah. Habis tu buat apa masalah balik Mekah? Tak lah, saya semayang sekatu fardu dah 100,000. Bagi kat orang lain dan pula pahala. Faham tak tuan-puan? Senyap. Makna dia apa? Banyak dah pahala dah. Tu tak main masjid tu. Tu kadang-kadang kelolo. Kadang-kadang kelolo. Tak tahu lawak ke tak lawak, tapi banyak macam tu. Kan balik haji, tanda-tanda kita umrah makbul, mabrur, haji mabrur ni selepas tu lebih baik daripada sebelum. Itu tanda-tanda. Kalau sebelum tu rajin, selepas tu tak rajin, tu pelik tu. Dia bukan haji mabrur, Malboro. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang ketiga, alamatil ightirar, tanda-tanda terpedaya dan tertipu. Tu alamatil ightirar tu makna tanda-tanda terpedaya dan tertipu. Dalam mafhum hikmah dia kata antara tanda seseorang hamba itu terpedaya dan tertipu adalah perasaan sedih dan duka cita yang palsu dan tidak benar. Sebenarnya sedih dan duka cita atas tiada taat, iaitulah satu ibadah kepada Allah. Tetapi tanpa berusaha untuk taat dan tiada ibadat kepada Allah, selepas itu tanda orang itu adalah orang yang bohong dan dusta. Macam kita kata takdir ni tuan-tuan, yang kita majikan pekerja, dia datang lambat, kita pun ngabak lah, dia mai dah awal sikit. Bukan mai awal sikit, mai lah seperti mana orang lain mari. Jadi orang lain tengok hang macam mana pula. Aku ni bagi hang kerja, aku kesiankan hang mai lah awal, mari tepat masalah. Maksudnya pancua, kalau pancikat tu kurang-kurang 8.30, maknanya marilah 8.20. Dia kata minta maaf lah bos, saya hari ni bangkit lambat. Tak apalah macam tu. Nanti mai awal sikit. Esok ni tuan-tuan, dia bukan main 8.30, bukan main 8, pukul 8 suku dah. Dia main pukul 9 suku. Main 2 kali, 3 kali, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan. Orang Kedah datang ni, hang ni ketegang lah. Jadi makna dia apa? Dia terlewat ke dia sengaja lewat? Sengaja lewat. Dalam kitab ni disebut, kalau orang hak macam tu dalam urusan akhirat, dia terlepas dah. Dulu aku masa muda-muda aku lara ni, tak baca Quran lah, baru nak baca Muqaddam. Baca, apa masalah? Betul-betul sungguh. Tuan-tuan, ada baru ni sahabat mai jumpa saya ngaji, kita kuliah duha. Dia kata, ustaz, saya ni bawa teksi. Apa masalah haji kalau bawa teksi? Saya tak pandai baca Quran. Okey, lepas tu, tapi saya nak baca Quran. Saya suka orang baca Quran. Saya suka duduk kelas Quran. Alhamdulillah. Haji, marilah, jangan miss kelas ni. Nak tengok minggu depan dia mari tak? Tuan-puan, dia rasa apa? Dia rasa ralat dan dia rasa kecewa. Tak apa. Nabi kata, kalau kamu ada di tangan kamu benih ataupun batang pokok contohnya,
Ketaatan digambarkan dengan taat iman tu. Kalau kamu ada benda nak tanam, tanamlah, walaupun esoknya berlaku kiamat. Tuan-tuan, satu perkara yang kita kena ingat, amal ni tuan-tuan bukan mula tapi hujung. Tuan-tuan, kita kena ingat hidup kita bukan mula tapi hujung. Hujung tu maknanya apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita nak. Sebab tu kalau khatib ni duduk ulang ayat tu, ayat apa? Ingat tak ayat apa? Wajib baca ayat ni. Kalau tak baca, tak sah khutbah dan tak sah Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bagus ni. Mesti duduk depan Jumaat. Mai awal. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Makna dia nak apa? Iman tu sampai kita dah umur 60, 70, 50, 40, sikit lagi tuan-tuan. Nak habis dah ni. Bukan minta doa habis cepat mati dah, tapi makna dia sikit lagi nak bertahan. Dalam Islam, insya-Allah kita dapat syurga. Walaupun ada dosa, Allah akan meletakkan kita dalam syurga sebab Muslim tu. Tu je. Tak tuan-tuan kata jahat macam mana pun sembahyang jangan tinggal. Sebab soalan yang pertama akan ditanya adalah sembahyang. Itu poinnya. Allah sayang kat kita tuan-tuan. Syarat kita mati dalam Islam. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, iktibar dia dibagikan kepada kita. Sedih ni ada 3 pembahagian penutup. Tak mau lama sangat sebab PKP. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, huznul kazibin, iaitulah duka cita orang yang berdusta. Apa makna dia? Iaitulah syarah dia, duka cita yang tidak disertai dengan amal taat. Macam kita kata tadi lah, dia menyesal, kemudian esoknya, tahun depannya masih lagu tu juga keadaannya. Itu makna dia husnus kazibin. Yang kedua, husnus sadiqin, orang yang benar. Sedih orang yang sebenar, iaitulah duka cita disertai dengan kesungguhan. Sederhana dalam beramal soleh tu makna dia apa? Dia sikit-sikit. Sebab tu nama kata sederhana. Tentu kita nak berubah, jangan drastik weh. Aku Mazul kata, Zul, aku ni aku tak boleh lah, aku nak sembahyang duha. Dengar kelebihan lah. Sembahyang sampai 8 rakaat tuan-puan. Esok tak sembahyang lah, letih. Dia nak sembahyang hak sunat lah, wajib memang kena sembahyang. Dia nak buat, dia kena qalilan sara jabalan. Orang 9 kata sedikit-sedikit, lama-lama jadi okay. Sikit-sikit nak berubah. Mengaji tuan-tuan dan puan-puan, ambil dulu mukadimah dulu, main dengar dulu. Lepas tu esok dengar lagi. Tapi nak istiqamah tu yang payah. Kita tuan-tuan sembahyang fardu okey dah, clear, kemas. Menjaga fardu dulu, tak main sunat tak apa lagi tuan-tuan. Bukan saya kata jangan sembahyang, tak apa kalau tuan-tuan tak sembahyang lagi. Lepas tu sikit-sikit sembahyang sunat qabliyah, lepas tu buat ba'diyah. Tapi hak tu jaga dulu, jangan tinggal tuan-tuan. Ada cerita seorang hamba Allah ni, dia orang Islam tapi dia tak mau sembahyang. Dia kata orang Sabah. Bukan maksud saya nak aibkan Sabah kan, tak, ni cerita di sana tu. Tapi dia ni bagus tuan-tuan, orang Sabah ni bagus. Dia ni tuan-tuan, dia kata mana-mana ustaz mai, mana-mana pendakwah mai, aku takkan dengar. Takkan dengar kalau ustaz tu nak ajak sembahyang, aku tak mau. Kami tuan-tuan, ada seorang ustaz ni mari, dia tahu dah orang kampung bang, apa nama Pak Ustaz, dia ni payah nak sembahyang, tapi kalau Pak Ustaz boleh ajak dia sembahyang, memang kemah. Ustaz tu tuan-tuan, dia tak ajak kau ni sembahyang. Orang lain dia ajak, dia tak ajak. Tu kaedah. Tapi dia waktu lepak-lepak main bola apa semua, mancing, sampai kawan ni jadi sayang kat ustaz ni. Akhirnya ustaz tu kata, saya nak balik dah Semenanjung. Saya pun ada keluarga juga. Ustaz janganlah macam tu bah. Ustaz bah, kau ni awal sangat mau balik bah, kata dia. Saya pun ada family bah, kata dia. Ustaz tu, Ustaz saya sayang sama kau bah. Dia semua kau orang Sabah ni kan. Ustaz tak ustaz semua kau dah kan. Kau ni bah, dia kata macam ni, kalau abang sayang sama saya bah, abang, saya minta satu bah sama abang. Apa dia? Abang sembahyang, ingat-ingat sembahyang, ajak juga sembahyang, kan tak ajak. Tapi saya bukan minta abang sembahyang 5 waktu, tapi abang sembahyang, kalau boleh
5. Tapi kalau saya minta satu dia abang, sembahyang solat subuh berjemaah, tolong abang 2 rakaat saja bang. Oh lah 2 rakaat saja, sekejap lah. Okey, boleh lah. Dan ustaz tu membaliklah Semenanjung. Tuan-tuan dan puan-puan, dia tak pernah tinggal sembahyang subuh berjemaah, tapi sembahyang zuhur tak. Subuh boleh bangkit. Sebab apa? Sayang punya pasal dengan ustaz tu. Duduk WhatsApp, update tu, pamai subuh, ambil gambar approve, hantar WhatsApp. Tuan-tuan, sebab sayang tu kata. Kemudian tuan-tuan, ustaz tu pun tanya jemaah lain, macam mana dia? Dia ni bagus, sembahyang subuh tak tinggal, tapi zuhur masak dia tak sembahyang. Ustaz tu mari kali yang kedua kali tu, tempoh masa yang lama, mari pula kawan lah mengai apa semua, buat solat zuhur pula. Macam tu nak balik, minta zuhur pula. Jadi dia subuh dengan zuhur tak berhenti, sikit-sikit sampai habis 5 waktu tuan-tuan. Lah kali tak pernah tinggal solat berjemaah. Kan mudah nak ubah hati orang ni. Tapi sekali dia buat, kalau dah jadi DNA darah daging dia tak tinggal tuan-tuan. Ni cerita betul tuan-tuan. Tu yang kata. Tapi macam kita ni memang kita kemas dah daripada dulu, mengaji apa semua, tapi kadang-kadang miss juga, betul tak? Tu yang kita tak mahu tu, miss tu. Dia panggil tak istiqamah. Saya sebut diri saya lah, bukan orang ni. Yang tu yang disebut apa? Yang kedua tu husnus sadiqin, duka cita orang yang sebenar. Yang terakhir husnus siddiqin sairin, duka cita yang benar yang melalui jalan akhirat. Apa dia? Iaitulah duka cita atas luputnya masa, berlakunya sedikit lalai ataupun terjadinya cenderung kepada habuan dunia dan hawa nafsu. Hak ni tuan-tuan dan puan-puan terjadi bagi orang-orang yang berjalan hidayatus salikin, orang yang menuju Allah. Salik tu, suluk tu maknanya orang yang berjalan, salikin menuju apa? Menuju Allah Rabbil Alamin. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, bila sampai tahap kita ini orang yang istiqamah, kita tak mudah-mudah nak jatuh dengan cenderung habuan dunia dan hawa nafsu, Allah akan campakkan 2 sifat dalam diri kita. Yang pertama, Allah kata surah Yunus ayat 62, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sampai satu tahap tak ada dah rasa takut kepada dunia, tak ada dah rasa takut bila mana habuan dunia terlepas, bila mana kita tak sedih terhadap apa-apa yang kena kat kita, orang nak fitnah, orang nak hina kita, tak rasa apa dah. Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan, kita dah rasa khusyuk zuknya kita beribadat. Itu kemah nak dapat tahap ni ya. Tujuan kita tuan-tuan dan puan-puan mengaji, tujuan kita bertasawuf untuk kita nak mencapai dalam ayat surah Yunus ayat 62 tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ayat ni. Inilah tuan-tuan satu sifat yang Allah campakkan ke dalam orang-orang yang disebut sebagai awliya ataupun wali-wali Allah. Awliya tu jamak, wali Allah tu makna dia mufrad. Tapi kalau kita mengaji, kita duduk nak lagi habuan dunia, kita masih lagi duduk mengharapkan kepada dunia habuan, kita masih kalah lagi dengan nafsu, kena mengaji lagi. Bukan maksudnya bila dah kita lawan nafsu, kita dah boleh kontrol nafsu, kita tak payah mengaji, tak. Tapi nak istiqamah pula cerita dia. Tuan-tuan dan puan-puan, penutupnya dia kata laisal buka al bita'siril uyun. Tangisan yang sebenar bukanlah dengan memerah mata supaya keluar air mata, tetapi tangisan yang sebenar innamal buka'u an tatrukal amr alladhi tabki alaihi, iaitulah kamu mengingatkan dosa dan sebagainya, itu menyebabkan kamu menangis. Itulah tuan-tuan dan puan-puan tangisan yang sebenar. Maknanya kalau tangisan macam tadi saya cerita, macam dulu saya tengok Hindustan menangis, itu bukan tangisan yang sebenar. Awak ni sedih, Allah, sebab MU kalah, sedih. Bola, tengok bola, dia minat bola, bila tim dia kalah, sedih. Kita tim Negeri Sembilan lawan Johor contohnya. Johor kan orang kata bukan kaleng-kaleng lah ni kan. Sedih Negeri Sembilan kalah, sedih apa? Biasalah kalah menang tu adab pertandingan. Kalau dua-dua menang pelik pula. Itu tak je. Makna dia apa? Makna dia bukan sedih yang tu yang kita nak, tapi sedih kerana tangisan dosa dan ketiadaan amal taat.
Man khafa syai'a, maka penutup dia kata, barang sesiapa yang takut kepada sesuatu, haraba minhu, dia akan jauh daripada benda tu. Kita kalau takut benda tu, kita akan jauh. Orang tak suka kucing, jauh. Tak suka benda tu, jauh. Tapi kata ulama Rabbaniun kata, siapa yang takut kepada Allah, dia bukan jauh, tetapi haraba ilai, semakin dekat kepada Allah. Tu. Jadi tanda orang yang takut kepada Allah, dia orang yang semakin dekat dengan Allah. Orang yang semakin dekat dengan Allah, tuan-tuan, cara dia, orang tu banyak menangis. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita banyaklah merenung muhasabah hidup kita ni. Bagus menangis, tuan-tuan. Macam mana kita nak menangis, tuan-tuan? Antaranya kita banyak dengar ayat Quran. Tuan-tuan, lah ni ada handphone kan, di YouTube, tuan-tuan boleh menangis. Kalau buka Quran hak jenis baca, hak jenis sayur semua tu, boleh menangis, tuan-tuan. Tuan-tuan buka lagu, bukan lagu, orang panggil apa, nasyid, hak memang dia punya, terpaksa kita perlukan bantuan hak macam ni. Sebab ada orang guna internet, media sosial ke arah yang maksiat, tapi kita guna ke arah yang taat. Jadi tuan-tuan boleh menangis tak, tuan-tuan tengok YouTube? Boleh tak, Haji? Nangis boleh tak? Tengok apa? Nasyid Mahir Zain, nangis. Pasal ibu, nangis, tuan-tuan. Jadi kalau terpaksa guna macam tu, maka ambillah jalan tu untuk mula-mula. Tapi kita dah, bila dah kuat nanti, tak perlu benda tu, kita dah boleh menangis. Dengar orang baca Quran, dengar Allah pun boleh menangis. Waktu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gementar hati bila dengar nama apa? Allah saja. Bertambah iman dia. Tu iman tu, iman sahabat hebat. Kita ni macam saya ni lah, tuan-tuan, iman kemahan. Saya ni dia memerlukan kepada macam apa, kemerduan. Seruling tu, baru dia gementar tu, baru boleh. Tu kadang-kadang bila nak semayang kan, buka asal zikir-zikir, instrumen-instrumen tu, saya jenis macam tu. Sebelum nak masuk belajar, pasang Ustaz nasyid-nasyid bagi faham Ustaz. Lepas tu lagi semayang, kita cuba untuk kita menghayati, tuan-tuan, apa yang kita baca. Sebab tu nak khusyuk ni kena faham makna ayat Quran yang kita baca. Fatihah jadilah. Kalau faham betul-betul, menangis, tuan-tuan. Sebab tu ada imam di Masjidil Haram, dia baca Fatihah, baru Maliki Yaumiddin, nangislah. Kita kata awak dia mudah sangat menangis. Dia faham apa yang disebut Malik, Raja. Tu, tuan-tuan. Cukuplah dekat tu. InsyaAllah kita sambung. Bila pula? Minggu depan nanti, minggu 4, alhamdulillah, 2 kali sebulan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah saya mohon maaflah kalau terkasar bahasa, terlebih masa terangkat suara. Tuan-tuan yang mendengar kuliah ni, saya doakan berkat hidup, dapat pahala, masuk syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa tarik tangan saya, tuan-tuan. Kalau saya tak masuk syurga, tu dia nak buat mai. Insya-Allah, tuan-tuan, kita bertemu lagi, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.